Dah lah pencahayaan tak menyeramkan. Masuk-masuk gelap bilik guru ni. Okay. Welcome Wong Chow Sun. Wong Chow Sun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Sihat ya? Sihat? Sihat. Sihat. Waalaikumsalam. Sihat, Cikgu. So, hari ini tanpa kita membuang masa, okay, kita akan bicarakan tentang topik 4.2 iaitu kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Alright? Siapa tak tahu apa itu kerajaan persekutuan? Kena imbas semula. Apa maksud persekutuan? Ingat lagi tak maksud persekutuan? Siapa ingat lagi? Okay, saya sebut je lah. Penyatuan beberapa negeri ataupun gabungan beberapa buah negeri yang membentuk negara bersekutu. Okay, yang terdiri daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Terdapat pembahagian kuasa dalam pentadbiran atau pemerintahan. Okay, dan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, mereka ada kuasa bidang masing-masing seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan. Okey, itu maksud persekutuan. So kerajaan persekutuan yang dimaksudkan di sini ialah kerajaan Malaysia. Kerajaan negara kita lah, satu negara, whole country. Okey, so itulah kerajaan persekutuan yang terletak di Putrajaya ataupun kita sebut kalau bahasa antarabangsa dia orang tak sebut Putrajaya lah. Untuk dunia international mereka panggil kerajaan Kuala Lumpur lah, merujuk kepada kerajaan Malaysia. Okey, itulah orang kata federal government Okey. Kemudian kerajaan negeri kita ada 13 buah negeri. Okey, kita semua kerajaan persekutuan kita satu iaitu Malaysia. Kita ada 13 kerajaan negeri termasuk Sarawak dan Sabah. Kenapa selalu sebut 14? Dulu 14 sebab ada Singapura dulu. Tapi Singapura dah keluar. Dia dah tinggal 13 je negeri. Tapi kalau 14 tu dia merujuk pada wilayah persekutuan. Okey, seterusnya soalan pertama. Okey, ini contohlah kalau soalan ni keluar. Senaraikan 3 peringkat pentadbiran kerajaan Malaysia ataupun kerajaan negara kita lah kerajaan persekutuan. Okay, so antaranya jawapannya ialah terdiri daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Tetapi awak kena ingat kerajaan tempatan dia duduk di bawah kerajaan negeri. Okay, setiap kerajaan negeri yang ada di negara kita, ada 13 buah negeri, mereka ada kerajaan tempatan masing-masing. Saya bagi contoh, kalau kita kerajaan negeri yang kita duduk lah, kita sekarang ni, kita kat negeri Johor. So kita duduk di bawah pemerintahan kerajaan negeri Johor. So kerajaan negeri Johor dia perlu buat pembahagian orang kata pentadbiran, pecahan-pecahan pentadbiran bagi melicinkan pentadbirannya. Okey, setiap orang kata setiap wilayah atau daerah tu ada majlis dia masing-masing. Okey, ada majlis Perbandaran Johor Bahru. Majlis Perbandaran Johor Bahru pula. Majlis Bandaraya Johor Bahru. Okey, ada majlis Perbandaran Kulai. Okey, majlis daerah Tangkak. Okey, itu nanti kita tengoklah kerajaan tempatan. Itulah yang dimaksudkan kerajaan tempatan. Majlis-majlis tu semua adalah kerajaan tempatan yang duduk di bawah kerajaan negeri. Tetapi dalam perlembagaan negara kita, kita disebut hanya 2 je, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dia pecahkan bidang tugas itu untuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri saja. Dia tak sebut kerajaan tempatan tu tugas dia apa. Dalam perlembagaan tak sebut. Okey. Tapi kerajaan tempatan dalam silibus kita akan belajar juga apakah peranan-peranan kerajaan tempatan juga. Okey. Itu kerajaan tempatan tu tugas-tugas dia biasanya memang kerajaan negeri sendiri yang akan agih-agihkan. Okey, bidang tugas kerajaan tempatan tu apa dia. Okey, itu tugas tanggungjawab kerajaan negeri masing-masing lah. Sama ada negeri Johor, Pahang, Selangor dan sebagainya. Termasuk Sabah, Sarawak. Right? Saya kalau ngajar terpaksa tengok muka saya tau. Saya tengok muka saya tu. Baru saya boleh bercakap dengan baik. Kalau saya cakap dengan laptop ni, aku macam blank. Tak nampak muka korang kan. Okay, seterusnya saya sambung. Pembahagian kuasa. Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh terhadap bidang kuasa kerajaan persekutuan,
dan bidang kuasa kerajaan negeri, kita kena tahu apa maksud pembahagian kuasa. Okey? Biasa tak larilah daripada perkataan pembahagian kuasa ini. Sebelum anda memahami kuasa kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, anda perlu memahami tentang pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tujuannya tak lain tak bukan, kenapa pembahagian kuasa itu wujud? Tujuannya untuk mengelakkan sebarang konflik ataupun perbalahan, pertelingkahan, okey, perselisihan faham antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebab dulu, kita ni negara bersekutu tau. Okey, kerajaan persekutuan kita dulu unit politik masing-masing tau. Negeri masing-masing ni ada unit politik masing-masing. Johor dengan negeri dia, Melaka dengan negeri dia. So pecah-pecah unit politik. So idea British nak gabungkan semua tu yang disebut Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Ingat, tahun 1948 tu Persekutuan Tanah Melayu gabungkan semua negeri. So nak pujuk sultan-sultan yang memerintah negeri itu supaya tak setia kepada satu negara, negara bersekutu yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang Malaysia lah, kita tak nama Persekutuan Tanah Melayu. So kita wujudkan pembahagian kuasa untuk bagi, orang kata, bagi kesenangan hati kepada pemerintah negeri masing-masing. Okey, jadi dia orang tak akan rasa kesal. Maksudnya sultan-sultan ni, raja-raja Melayu ni tak akan rasa kesal lah kalau nak join satu negara bersekutu ni. Kan tiba-tiba kalau join negara bersekutu, sultan-sultan tak ada kuasa langsung. Jadi dia orang confirm tak nak join Persekutuan Tanah Melayu kan, ataupun Malaysia. Okey, itu logik dia. Sebab tu dalam perlembagaan negara kita, kita wujudkan pembahagian kuasa. Okey, untuk selain daripada melicitkan pentadbiran, okey, dan mengukuhkan kestabilan politik. Dia banyak sebenarnya jawapan dia nantilah kemudian. Tu soalan kebat pun boleh jadi tu. Okey. Soalan kebat biasanya akan tanya apa kepentingan pembagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Kenapa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberikan tugas masing-masing? Itu soalan kebat tu. Nanti tengoklah. Okey, so ini masuk pembahagian kuasa. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa mereka tersendiri. Okey, itu maksudnya lah. Saya hitamkan ni kat sini. Nak salin lah. Nak screenshot lah. Yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Okey, ni keyword dia. Siapa yang memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri? Siapa yang bagi kuasa kat dia orang? Iaitu Perlembagaan Persekutuan. Bukannya yang di-Pertuan Agong, bukannya Perdana Menteri. Diorang tak ada kuasa pun nak tetapkan kuasa mereka tu apa, bidang kuasa mereka apa. Itu bukan bidang kuasa mereka. Sebab mereka tak ada kuasa mutlak terhadap perkara tersebut. Yang memperuntukkan kuasa kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah Perlembagaan Persekutuan. Okey. Seterusnya, apakah tujuan pembahagian kuasa itu? Ini pun dah sebut lah, saya pun ada sebut. Rupanya ada kat sini, saya pun tak perasan. Okey, ini sebenarnya sikit sebenarnya banyak lagi. Okey, so melicinkan sistem persekutuan, ini antara sebab kenapa pembahagian kuasa itu dibuat. So kalau ada soalan struktur 2 markah, tanya benda ni, tujuan. Kenapa pembahagian kuasa itu dibuat, tujuan dia. Kalau ada 2 markah lah soalan struktur. So awak ambil lah jawapan ni, sebab ini saya ambil daripada buku teks. Okay, melicinkan sistem persekutuan, dan yang kedua, mengelakkan masalah. Itu yang saya sebut awal-awal tadi kan. Mengelakkan konflik, perselisihan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Alright, itu tujuan dia. So, antara ini soalan pun pernah tanya, soalan objektif tak salah saya pernah jumpa. Soalan objektif saya buat latihan. Saya cikgu pun saya buat latihan tau, latihan sejarah. Awak ingat apa? Sebab silibus baru kan, saya pun banyak study balik. Kalau silibus lama tu tak kisah sangat. Ni silibus baru pun saya study balik korang punya buku semua. Sebab banyak benda baru tau. Okay, so saya pernah jumpa soalan ni kat soalan objektif. Mengapakah kerajaan persekutuan memiliki kuasa yang lebih besar berbanding kerajaan negeri? Kenapa? Apa reason dia? Apa alasan dia? Okay, so jawapan dia, untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang benar-benar kuat, yang kukuh. Okay, itu alasan dia. Kalau kerajaan persekutuan tak kuat, maka negara tu tak kuat lah. Dan cuba awak bayangkan, Johor, sultan dia nak
orang kata nak kontrol negeri-negeri lain. So itu tak boleh lah kan. Sebab semua tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan. Macam tu lah. Okay, so dia perlu orang kata kerajaan persekutuan tu kuasa dia lebih tinggi sedikit berbanding kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri semua masing-masing nak berkuasa kan. Jadi itu akan menimbulkan masalah lah. Okay, masalah politik dan sebagainya dan negara. Okey, yang kedua, kenapa kerajaan persekutuan perlu memiliki kuasa lebih besar berbanding kerajaan negeri? Kenapa? Why? Okey, iaitu untuk menjamin kestabilan negara. Okey, kestabilan ni biasa perkataan common lah untuk untuk mewujudkan kestabilan politik ke, kestabilan ekonomi. Kestabilan negara ni maksudnya pecahan dia luas ni. Okey, kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan sosial. Okey. Kemudian untuk memastikan kemajuan negara. Okey. Itu antara sebab lah alasannya. Okay, seterusnya, ini saya ada sebut awal tadi. Kerajaan tempatan tiada kuasa khusus yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Okey, ini saya ada sebut lah. Dalam perlembagaan dia tak menceritakan apakah bidang tugas kerajaan tempatan. Dia tak ada cerita pun. Tak ada nyatakan. Okey, yang ada nyatakan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan bidang kuasa kerajaan negeri. Tetapi kenapa kat buku teks kita ada fungsi-fungsi kerajaan tempatan kan? Nanti tengoklah belakang kat sini kan. Okey, kenapa ada fungsi kerajaan tempatan? Okey, itu tugas-tugas ini diberikan orang kata diagihkan oleh kerajaan negeri masing-masing lah. Kerajaan negeri sendiri yang orang kata macam mana nak sebut tunjuk memberikanlah beberapa bahagian tugas-tugas untuk kerajaan tempatan masing-masing. Okey. Seterusnya, kerajaan tempatan diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Okey. Tu saya dah sebut tadi. Okey, yang ini. Ada yang masuk ke? Baru masuk. Ni bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okey, kita dah masuk topik bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan tu apa? Sekali lagi saya tegaskan, kerajaan persekutuan tu kerajaan Malaysia lah. Okey, ya, kerajaan Malaysia, kerajaan Kuala Lumpur, kerajaan Putrajaya. Okey, so kat sini dia nak sebut Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang. Okey, membuat boleh, awak nak perkataan bahasa yang betul pun menggubal pun boleh. Menggubal. Menggubal tu maksudnya membuat lah. Okey, saya guna bahasa mudah je. Okey, Parlimen mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Okey, Parlimen menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Maksud persekutuan ini merangkumi, meliputi seluruh negara termasuk Sarawak dan Sabah. Okey. Kuasa kerajaan persekutuan dikenali sebagai senarai persekutuan. So kalau awak terjumpa perkataan senarai persekutuan, senarai negeri, so awak kena ingat senarai ini adalah bidang tugas. Okey, kuasa-kuasa lah, kuasa atau bidang tugas. Apa itu senarai persekutuan? Senarai persekutuan merupakan kuasa kerajaan persekutuan. Boleh faham tak? Okey, tak susah lah senarai persekutuan tu apa? Senarai persekutuan ialah kuasa kerajaan persekutuan. Apa bidang kuasa kerajaan persekutuan? Kalau soalan tanya apa itu senarai negeri? Jawapannya ialah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, ada lagi satu istilah senarai bersama. Senarai bersama tu dua-dua main peranan yang sama. Okey, dia melakukan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bersama-sama melakukan tugas tersebut. Okey, itu senarai bersama. Okey, dua-dua ada, nak sebut masuk campur, boleh ke saya sebut masuk campur? Bekerjasama lah, kooperatif. Okey, kemudian senarai persekutuan ataupun bidang-bidang tugas kerajaan persekutuan. Ini. Okey. Antara bidang tugas kerajaan persekutuan adalah hal ehwal luar negeri. Ini kalau keluar soalan objektif, hal ehwal luar negeri itu di bawah senarai apa? A, senarai persekutuan. B, senarai negeri. C, senarai bersama. D, senarai tempatan. Contohlah keluar soalan macam tu lah kalau saya buat soalan objektif lah kan.
So apa jawapannya? Jawapan untuk hal ehwal luar negeri, bidang tugas hal ehwal luar negeri adalah di bawah senarai persekutuan ataupun bidang tugas kerajaan persekutuan. Walaupun kat sini ada perkataan negeri, awak jangan confuse, jangan keliru ini murid selalu keliru. Ingat, hal ehwal luar negeri, ada perkataan negeri. Bidang senarai negeri lah jawapan dia. Senarai negeri. Habis salah fakta. Sebab kat sini ada perkataan luar. Alert ni perkataan luar kat sini. Hal ehwal luar negeri sebenarnya berkenaan dengan hubungan diplomatik. Okey, faham? Hubungan diplomatik tu apa? Hubungan diplomatik tu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Okey, maksudnya bidang tugas tersebut hanya bidang tugas kerajaan persekutuan yang disebut senarai persekutuan. Boleh faham? Jelas tak? Jelas. Saya takut korang membisu je tidurnya. Aku dah lah bercakap statik ni. Saya tak boleh nak cakap kuat sangat. Suara saya ni tekak saya sensitif lah sekarang. Tak boleh nak cakap kuat-kuat sangat. Dia mengalami kerosakan ni. Nanti suara saya jadi Godzilla. Next. Keselamatan dalam negeri. Ni saya saja je letak paling atas biar korang tahu. Kalau susunan buku test ni tak ikut ni. Saya tak ikut susunan buku test. Tapi semua ada kat sini Okey. Keselamatan dalam negeri. Walaupun ada perkataan negeri, jangan awak sangkakannya di bawah bidang tugas kerajaan negeri. Jangan. Nanti awak salah fakta. Salah jawab. Kalau keluar soalan objektif, salah jawab nanti. Okay, so keselamatan dalam negeri adalah bidang tugas kerajaan persekutuan. Kerajaan Malaysia yang memainkan peranan. Bukannya kerajaan Johor, bukannya kerajaan Perlis, Pahang, Selangor, Sabah, Sarawak dan bukan. Okay, keselamatan dalam negeri ni apa dia? Saya bagi contoh polis PDRM. PDRM tu duduk di bawah keselamatan dalam negeri. Polis PDRM Okay, keselamatan dalam negeri. Okay, ingat ada dua ni, hal ehwal luar negeri dan keselamatan dalam negeri. Jangan awak lupalah. Okay, untuk bidang perubatan dan kesihatan, ini hospital kerajaan, klinik kerajaan lah. Okay, itu semua di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Saya ingat satu isu dulu isu yang mana saya baca lah surat khabar Saya terbaca surat khabar ke kat handphone lah saya baca. Ada isu, saya tak ingat tahun bila, 2-3 tahun lepas ke apa. Hospital Sultanah Aminah terbakar tau, wad kecemasan wad kecemasan terbakar tau. Okey, lepas tu adalah netizen hentam institusi Raja Johor. Okey, dia kata apalah Sultan Johor apa semua duit kaya apa semua tapi tak selenggara hospital Johor kat sana dengan baik. Lepas tu yang bidas balik siapa? Bukan Sultan lah, saya ingat TMJ anak dia. TMJ bidas, dia kata kamu cek balik perlembagaan persekutuan. Saya lupalah lebih kurang, tapi lebih kurang macam tu lah. Okay? Cek balik perlembagaan persekutuan. Bidang tugas untuk perubatan, kesihatan, hospital kerajaan ni di bawah bidang tugas siapa? Kerajaan Malaysia ke? Kerajaan Malaysia tu kerajaan persekutuan lah. Ataupun bidang tugas kerajaan negeri. Siapa yang perlu bertanggungjawab terhadap perkara tersebut? So siapa yang tak belajar sejarah memang tak tahu. Itu netizen tu memang dia belajar sejarah tu main-main kat sekolah. Sebab tu dia main isu tu. Tapi kalau yang belajar sejarah, awak belajar sekarang ni kan, awak dah tahu kan bidang tugas hospital kerajaan walaupun tu terletak kat Johor kan, itu bukan tanggungjawab kerajaan negeri. Itu di bawah tanggungjawab kerajaan Malaysia, kerajaan persekutuan. So salah mereka lah. Mereka tak selenggara kan. Hospital tu memang dah lama kan, berapa tahun. Kan saya pun lahir kat hospital tu, 87. Okay, so tertutuplah mulut-mulut mereka orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa. So lebih baik awak jangan berkata kalau awak tak tahu, siasat dulu. Okey. Seterusnya pertahanan. Okey, bidang pertahanan contohnya Angkatan Tentera Malaysia. Okey, ada tentera udara, tentera laut, tentera darat. Itu semua bidang kerajaan persekutuan, kerajaan Malaysia lah. Mana ada tentera Perlis, tentera Pahang, berbeza-beza kan. Kalau ada setiap negeri tu ada tentera masing-masing kan bahaya pula, berperang pula. Dah lah bola sepak asyik bergaduh kan dulu. Johor dengan Pahang bergaduh. Tiba-tiba tentera pun nak ikut perang pula. Tentera Pahang perang dengan tentera Johor. Itu bahaya. So untuk bidang tugas tentera ni
kerajaan bersekutu punya. Kerajaan Persekutuan Kerajaan Malaysia okey, di bawah bidang pertahanan. Okey, dalam kementerian kita ada Kementerian Pertahanan lah. Kementerian Pertahanan apa semua. Okey, kemudian dalam bidang pelajaran ataupun istilah zaman sekarang pendidikan Kementerian Pendidikan. Tapi dalam buku teks kita diguna istilah pelajaran. So awak anggap samalah pelajaran dan pendidikan ni sama. Okey, contohnya buku teks awak sekarang. Kalau pergi tengok mana-mana semua negeri lain, bahkan Sarawak, Sabah sekalipun, buku sejarah dia sama. So bila kata sama, seragam, pendidikan kebangsaan, so di bawah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Kerajaan Malaysia, bukannya kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri, kan nanti tiba-tiba sejarah untuk buku teks Johor buat buku teks lain dia. Buku teks dia lain. Untuk negeri Melaka, sejarah dia tingkatan 5 dia lain. Kan nanti berbeza-beza, susah pula. Okey. So untuk bidang pelajaran pendidikan di bawah bidang tugas Kerajaan Persekutuan, seluruh negara sama sistem dia, sistem pendidikan. Kecuali kalau sekolah agama, sekolah rakyat, swasta tu lain lah. Okey. Macam sekolah agama tu di bawah bidang tugas Kerajaan Negeri. Tanggungjawab Kerajaan Negeri, senarai negeri. Okey, itu sekolah agama Sebab tu kalau awak tengok sekolah agama, silibus dia dengan negeri yang lain-lain tak sama, silibus dia tak sama dan uniform sekolah pun tak sama. Kan? Saya pergi negeri Perak, budak sekolah agama dia lain. Pakaian dia warna apa hijau lah, ada pink lah samping dia, macam-macam, ada kuning lah. Saya tak ingat lah, tapi warna dia lain lah, tak sama Johor. Okey, dia berbeza. Okey, sebab dia tak duduk di bawah Kerajaan Persekutuan. Kan? Okey. Seterusnya keuangan. Kewarganegaraan. Bidang kewarganegaraan adalah bidang tugas Kerajaan Persekutuan. Okey, kerakyatan lah. Isu-isu nak mohon kerakyatan ke, naturalisasi ke kan. Isu-isu apa, kan sekarang isu player bola kebangsaan kita semua nak dinaturalisasi kan, ada syarat lah apa. Macam mana syarat naturalisasi tu, kena awak google lah sendiri perlu fasih bahasa Melayu ke macam mana ke. Kadang tak perlu fasih pun dah dapat Okey. Tu saya kurang study lah. Okey. Dan seterusnya keuangan bidang keuangan juga adalah bidang tugas Kerajaan Persekutuan. Okey. Hal ehwal orang kata perbendaharaan negara lah senang kata. LHDN tu apa semua kan. Okey, cukai. Keuangan. Okey, perhubungan dan pengangkutan. Okey, juga di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Okey, pengangkutan. Tapi pengangkutan negeri pun ada juga. Kadang-kadang dia boleh jadi senarai bersama juga. Okey, tapi follow buku teks je lah Perhubungan dan pengangkutan macam jalan raya kan, jalan raya persekutuan apa semua, jalan raya utama lah. Okey, bukan jalan raya yang taman-taman ni semua. Okey, jalan raya yang utama tu semua di bawah belanjawan bidang tugas Kerajaan Persekutuan perhubungan. Sebab perhubungan ni jalan lah, jalan. Okay, jalan raya. JKR Jabatan Kerja Raya kan. Okey. Seterusnya pentadbiran keadilan. Okey, ini semua adalah di bawah senarai persekutuan bidang tugas Kerajaan Persekutuan. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Setakat ni untuk senarai persekutuan kuasa Kerajaan Persekutuan. Grup B. Hafizul. Sokong tim Asia. Hafizul chat dengan siapa tu? Saya baik saja beritahu. Oh. Okey, seterusnya next. Kuasa kerajaan negeri. Sikit je kuasa kerajaan negeri, tak banyak Okey. Kalau kat sini kuasa kerajaan persekutuan yang buat ataupun gubal undang-undang peringkat persekutuan adalah parlimen. Okey, awak ingat parlimen, kalau bidang kuasa kerajaan persekutuan yang gubal undang-undang peringkat persekutuan seluruh negara, parlimen. Tapi kalau negeri, yang gubal undang-undang peringkat negeri adalah Dewan Undangan Negeri ataupun ringkasannya DUN. Awak boleh je sebut DUN je, tapi semua huruf besar lah, kena tulis huruf besar semua Okay, so Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa membuat undang-undang pada peringkat negeri mempunyai kuasa menggubal. Saya suka bahasa matang sikit, menggubal. Kalau awak nak guna membuat pun boleh dalam exam, tak ada masalah. Okay, dia tak ada orang kata istilah yang salah. Kecuali awak sebut DUN mempunyai kuasa memasak undang-undang, salah, memasak. Okey, membuat menggubal tu
boleh diterima lah istilah tu sama. Okey. So DUN mempunyai kuasa mengubah undang-undang pada peringkat negeri. Kuasa kerajaan negeri dikenali sebagai senarai negeri. Okey, saya dah sebut lah tadi. Okey, so apakah bidang tugas kerajaan negeri itu? Senarai negeri. Ni yang saya sebut, antaranya undang-undang Islam. Sekolah-sekolah agama tu semua tu di bawah orang kata hal ehwal agama Islam lah. Senang kata apa saja yang berkaitan dengan hal ehwal agama, ianya sebenarnya tertakluk di bawah bidang tugas senarai negeri. Okey, dan seterusnya tanah. Tanah ni milik kuasa kerajaan negeri. Setiap inci tanah kat mana-mana wilayah persekutuan seluruh negara kita, kerajaan negeri mempunyai kuasa mutlak terhadap perkara tersebut tanah. Walaupun kita belajar tadi, kita ada sebut kerajaan persekutuan memiliki kuasa yang lebih besar kan dengan kerajaan negeri. Tetapi dalam perkara tersebut, tanah ni, bidang tanah, kuasa mutlak terletak pada di tangan kuasa kerajaan negeri. So siapa pemerintah? Negeri masing-masing. Kalau negeri kita, Sultan lah, Sultan Johor. Macam Melaka tak ada Sultan kan, dia ada yang di-Pertua Negeri kan. Okey. Kalau ada Pahang, Sultan lah. Negeri yang ada raja tu Sultan lah, yang mempunyai kuasa, kata kuasa penuh terhadap tanah-tanah. Sebab itu jajahan takluk dia kan. Itu dah memang sejarah tradisional kita macam tu kan. Untuk tanah negeri lah bukannya tanah persendirian yang memang dah dimiliki tau. Okey, so seterusnya tu nanti ada juga soalan kan, isu kan. So pembangunan yang dibangunkan oleh kerajaan persekutuan kat setiap negeri tu macam mana cikgu? Kan itu kan tanah kan milik negeri. So macam mana? Itu kerajaan persekutuan kena bayar kepada kerajaan negeri. Boleh faham? Kerajaan persekutuan perlu bayar kepada kerajaan negeri itu. Dibayar kat kerajaan negeri itu tanah-tanah yang dia nak dibangunkan. Okey, macam contoh dia nak bangunkan Putrajaya. Kan? Putrajaya tahu kan? Bandar bandar pentadbiran Putrajaya tu. Okey, itu dulu tanah Selangor kan. So, kerajaan Malaysia perlu bayar sejumlah wang yang besar kepada kerajaan negeri Selangor. Okey, untuk membangunkan projek kerajaan persekutuan iaitu Putrajaya. Okey, itulah. So, kerajaan negeri yang bagi saya logiknya, siapa yang mempunyai tanah yang luas, dia untung lah kan. Tapi tak semestinya tau. Dia tengok geografi juga. Macam Johor ni kebanyakan strategik. Macam Pahang walaupun luas kan, tapi tak ramai orang nak orang kata pembangunan kat sana tu tak berapa pesat sebab dia banyak hutan tebal walaupun Pahang tu negeri yang sangat luas. Okey. Seterusnya pertanian dan perhutanan. Okey, bidang pertanian dan perhutanan juga adalah kabur pula mata aku. Spek aku kabur. Sekejap Okey, bidang pertanian dan perhutanan juga bidang tugas kerajaan negeri Hutan. Ingat tanah, ingat hutan. Tanah mesti nak mengerjakan pertanian dan perhutanan. Okey. So dia saling berkaitan. So ingatlah terus senarai negeri. Okey, dan bidang kuasa kerajaan tempatan, saya dah sebut banyak kali, kerajaan tempatan ni memang di bawah senarai negeri. Okey, duduk di bawah bidang tugas kerajaan negeri. Dan hari kelepasan negeri, cuti negeri lah. Okey, hari kelepasan negeri adalah di bawah bidang tugas kerajaan negeri, senarai negeri lah. Okey. Ini senarai bersama Tak ada air masak pula Sekejap baca dululah awak baca. Okey, seterusnya
senarai bersama Fizul, hidup tak kau? Hidup. Alhamdulillah. Sihat. Nafas lagi lah. Sihat. Aduh. Sekejap Rest sekejap 1 minit 2 minit. Boleh. Tengok ke bola semalam? Tak tengok pun menang. Saya tengok yang pukul 12 lah. Saya pukul 3 saya dah tak tahan lah. Sakit kepala pukul 3 tengok. Sama. Kalau nak tengok pukul 3 tu kena tidur siang tu, kena tidur lebih sikit. Tapi saya siang tak tidur kan. Jadi aduh ai. Yang pening lah. Saya dah tengok highlight je lah. Saya biasa tahan first half je. Second half dah tombang dah. Syahid lah. Syahid lah. Tapi England kuat lah. Betul lah. Saya dulu memang benci betul England. Walaupun banyak star, saya memang tak pernah minat England pun. Saya minat EPL je. Minat apa? Saingan kelab Inggeris tu je. Tapi national team dia saya tak pernah minat pun. National ikut sokong apa? Kalau national ni saya lalang sikit. Tapi bukan England lah, bukan England. Saya dulu mula-mula masa saya kecil-kecil Brazil. Brazil lah dulu. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Lama hafal Roberto Carlos, Cafu. Macam-macam lah player lu. Agenda. Roberto Silva. Lepas tu dah sampai Neymar. Zaman Neymar itu zaman 90-an. Zaman Neymar tu saya dah macam kurang sikit lah. Tak tahulah. Orang walaupun Neymar tu dribble dia, skill dia best kan. Padu lah. Saya dah tak, masa tu saya dah beralih ke Jerman dan Perancis lah. Yang tim-tim Eropah. Dan Argentina okey juga, suka juga. Ada banyak Di Maria, striker semua kan. Aguero, Messi, Tapi Dybala. Argentina masalah dia defend lah. Betul lah, hancur. Defender hancur lah. Attacking padu lah. Attacking dia banyak player memang suka attack ke depannya. Safi Sali. Otak. Dia tak balance, team dia tak balance, tak seimbang. France. France seimbang, tapi France itulah dia dah berjoget-joget tu. Mindset lari dia macam dah acah-acah, dia dah rasa dah menang. Itulah akibat dia. Pogba banyak Sebab tu, itu iktibarnya korang siapa yang dah dapat A, dah dapat yang rasa dah markah tinggi awal-awal ujian pertengahan dah A kan. Korang jangan rasa selesa sangat sebenarnya. Boleh buat kaitan konsisten. Dia sama macam tu lah, manusia memang macam tu. Tuhan nak bagi kau dah bangga kan, kau A kan. Betul. Dululah saya cakap dia rasa dia dah overconfident sekali, SPM kriak. Saya risaunya tu. Betul. So kena sikit. Kalau dah atas awak kena maintain. Macam tu lah. Kalau yang bawah naik atas. Cikgu rasa siapa menang Euro? Saya dua tim tau. Daripada awal dulu saya pilih dua tim, Itali atau Perancis. Tapi Perancis dah terkubur kan. So cakap Italia. Italia. Sebab saya start match pertama tu lawan Turki tu, saya tengok game Itali, wow. Dahsyat dia punya passing laju. Dia tahu je player tu kat mana. Bola tahu je nak ke mana. Tapi England boleh tahan. Saya memang dah tengok yang last dua game tu England masa group awal-awal tu tak berapa nampak lagi. Yang dah last dia dah round of 16 dan quarter final tu lagi satu Denmark. Denmark jangan pandang rendah. Denmark. Walaupun orang panggil cap ayam, tak pandang sangat. Tapi jangan awak tengok dia main masa lawan apa kan sebelum tu. Aduh saya lupa lah round of 16 tu. Gila dia main. Mati-matian lah. Semalam Rashford main ke? Germany juga lah, Germany. Tak main. Germany tak tahu dia pakai tu. Dia slow tu macam dia harapkan kru seorang ke? Itulah dia banyak pakai player yang dia dah selesa kan kerja dengan dia. Dia tak berani cuba kan. Budak-budak muda dia tak ada sangat. Sergei Gnabry tu
saya tak tahulah saya sebut betul ke tak, Nabri nama dia yang Krenting tu. Kat kelab bagus tau Bayern Munich, tapi dengan Jerman tak nampak lah function dia. Jibril. Oh. Nabri tu apa nama. Leroy Sané apa benda pun tak jadi apalah. Senang kata out of form lah Jerman tu. Dia bagus masa lawan Portugal je. Itu pun dia orang kata bukan sebab bagus Jerman tu terlalu bagus main masa lawan Portugal. Portugal tu main teruk masa tu. Bruno sepak Main sekelau je. Portugal taktikal dia Hancur habis. Taktikal dia habis. Oh ya, aku dah cerita bola pula kat sini. Dah lah aku rekod. Okey, sambung. Okey, senarai bersama. Okey, untuk senarai bersama, apa itu senarai bersama? Senarai bersama adalah perkara yang membolehkan parlimen dan DUN. Okey, dia bekerjasama Kalau senarai persekutuan, parlimen sahaja. Senarai persekutuan, parlimen sahaja. Tapi kalau senarai negeri, DUN, Dewan Undangan Negeri. Tetapi kalau senarai bersama, dia macam melibatkan tugas bersama antara parlimen, persekutuan dan DUN negeri. Okay. Senarai bersama ialah perkara yang membolehkan parlimen dan DUN membuat menggubal lah, saya guna perkataan yang betul istilah yang betul menggubal. Betul lah. Senarai bersama ialah perkara yang membolehkan parlimen dan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Okey, itulah senarai bersama. Seterusnya, sekiranya terdapat percanggahan. Kalau ada percanggahan, maka undang-undang yang diluluskan parlimen perlu diutamakan. Okey, ini pernah keluar soalan objektif pernah keluar soalan objektif. Saya buat latihan kertas 1. Okey, saya jumpa soalan ni. So awak bacalah ni. Kejap azan Sekejap tunggu azan habis Korang kalau dah start kelas sains beritahu saya Kalau cikgu awak dah start kelas. Sebab itu kan masa dah habis Cikgu belum azan lagi. Tempat saya dah bunyi azan. Azan 1.12. Kenapa cepat sini? Surau apa? Nuri. Surau Nuri tu. Tak tahu ni. Tak tahu. Ya ke? Tapi jam saya ni dah Test mic kot, test mic. azan awal pula ada. Ayah pin je. Bahaya. Tak tahu azan awal. Okey, so saya teruslah Ingat macam bunyi azan. Okey. Contoh senarai bersama. Okey, apakah bidang-bidang tugas senarai bersama? Okey, bidang tugas yang melibatkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama. Okey, so apa contoh-contoh dia? Okay, contohnya adalah perkara kebajikan awam. So, awak ingatlah kalau ada perkataan awam, ingatlah senarai bersama. Okey, kebajikan awam. Tandas awam apa semua kan. Okey, kebajikan awam, kesihatan awam. Okey, kebersihan, pencegahan penyakit. Okey, beasiswa pelajar lah. Awak kena perfect score lah kalau nak beasiswa pendidikan, nak belajar luar negara ke, nak bidang kedoktoran ke, apa-apa bidang yang awak suka, dapat beasiswa kan senang, tak payah bayar balik kan. Okey. Okey, kemudian perumahan ataupun perumahan rakyat adalah bidang tugas senarai bersama. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama untuk membangunkan kawasan-kawasan perumahan. Ingat, perumahan senarai bersama. Kerjasama melibatkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Kemudian perlindungan haiwan liar dan taman negara. Okey, taman negara. Okey, taman negara nanti awak belajar Taman Negara Royal Belum, Taman Negara Pahang sana, Endorompin apa semua kan, Johor sana. Okey, itu taman negara adalah bidang tugas senarai bersama. Okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sama-sama naik taraf taman negara. Okey, dan perlindungan haiwan liar lah. Okey. Contohnya perhilitan kan. Okey, kemudian perancangan bandar dan luar bandar. Okey, perancangan bandar dan luar bandar adalah bidang tugas senarai bersama. Okey. Sama-samalah tolong rakyat kan. Takkan nak kerajaan persekutuan je keluar duit. Kerajaan negeri pun lagilah kan. Okey, itu rakyat negeri dia orang. Maka bekerjasamalah antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Kemudian dan seterusnya kebudayaan sukan. Okey, perkara kebudayaan sukan pun
merupakan bidang tugas senarai bersama. Contohnya apa? Contohnya macam gelanggang futsal kan, yang kat taman-taman perumahan apa semua tu, yang korang apa persatuan-persatuan penduduk kadang-kadang minta kepada wakil-wakil rakyat kan. Itu bidang tugas senarai bersama lah. Okey, gelanggang futsal, gelanggang tenis, bola keranjang, okey. Ada padang bola sepak pula. Okey, itu bidang tugas senarai bersama. Sukan, sebab kat sini ada sukan. Okey, ini peruntukan tambahan untuk Sarawak dan Sabah. Okey. Di bawah Akta Immigration. Okey, bila kata sebut immigration ni, kemasukan lah orang-orang luar negeri masuk ke negeri mereka. Okey. Kemasukan orang-orang luar. Kerajaan Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri berkenaan. So, yang nak disebut kat sini apa? Untuk peruntukan tambahan Sabah Sarawak. Okey, untuk Sabah Sarawak, diorang ada kuasa terhadap hal ehwal immigration. Ini je perkataannya yang awak kena ingat lah, keyword dia. Immigration. Sabah Sarawak ada bidang orang kata kuasa eksklusif yang diberikan kepada kerajaan Sarawak dan Sabah adalah hal ehwal immigration. Ingat itu soalan pernah keluar juga tu. Apakah perkara istimewa yang diperolehi oleh kerajaan Sarawak dan Sabah setelah menyertai Malaysia? Kan contoh soalan macam tu kan. Okey, so awak jawablah antara sebabnya antara contohnya ialah hal ehwal immigration. Dia ada kuasa khusus untuk menetapkan mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan kediaman orang-orang luar ke negeri-negeri mereka lah. Okey. Seterusnya, senarai negeri tambahan untuk kerajaan Sarawak dan Sabah ada undang-undang dan adat negeri, mahkamah anak negeri, kereta api di Sabah. Ini senarai tambahan untuk kerajaan Sarawak Sabah saja. Okey, tapi kat negeri kita tak ada lah kan. Okey, untuk negeri diorang je senarai negeri tambah. Okey, kemudian senarai bersama tambahan untuk kerajaan Sabah Sarawak, undang-undang berkaitan dengan perkahwinan, cerai, hak penjagaan anak, nafkah dan undang-undang keluarga. Okey, itu senarai bersama tapi kalau kita orang Islam terutamanya orang Islam kalau orang Islam kita semua di bawah bidang tugas kerajaan negeri urusan-urusan perkahwinan, perceraian, hak penjagaan anak sebab di bawah mahkamah syariah apa semua kan. Okey. Pejabat agama apa semua. Okey, melibatkan agama tu kerajaan negeri lah, bidang tugas kerajaan negeri. Okey. Kemudian yang kedua, penyelidikan pertanian, perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan dan pilihan raya bagi Dewan Negeri. Okey. Soalan bonus. Mengapakah peruntukan tambahan diberikan dalam senarai negeri dan senarai bersama bagi Sabah dan Sarawak? Okey, kenapa? Kenapa? Why? Okey, kenapa diberi peruntukan tambahan untuk Sabah dan Sarawak ni? Okey. Kerajaan Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan kerana untuk menyesuaikan kemasukan negeri mereka ke dalam Persekutuan Malaysia. Ini keyword dia. Okey, itu keyword dia. Alright. Ini pun pernah keluar soalan objektif. Okey, apa sebab peruntukan tambahan diberikan senarai negeri dan senarai bersama terhadap Sabah dan Sarawak? Sebab dulu masa kita merdeka tahun 57, 31 Ogos 1957, negeri Sarawak dan Sabah belum merdeka Mereka masih lagi diperintah oleh British daripada pejabat tanah jajahan British. Kita dah merdeka tanah Melayu, merdeka Tunku Abdul Rahman, merdeka kan. Tapi Sabah Sarawak belum merdeka, masih lagi diperintah, dijajah, status tanah jajahan oleh British. Okey. Tapi bila tahun 16 September 1963, Sarawak dan Sabah sertai dalam kita negara kita Persekutuan Persekutuan Malaysia tahun 63, maka dalam perlembagaan Persekutuan negara kita ada sedikit beberapa perubahan lah. Okey, yang perlu ditambah. Sebab kemasukan negeri baru kan. Kemasukan negeri baru macam Sarawak dan Sabah itu belum Singapura. Singapura pun masuk sekejap je. Okay, 65 dia keluar. Okay, so bila Sabah Sarawak masuk dengan Malaysia, okay, so ada peruntukan tambahan lah dalam perlembagaan negara kita kena tambah sebab nak sesuaikan negeri diorang ke dalam Persekutuan Malaysia. Okay, ini perkataan dia. Menyesuaikan kemasukan negeri mereka ke dalam Persekutuan Malaysia. Okey, ini sebelum saya tutup hari ni kerajaan tempatan nak habiskan ke? Cikgu awak dah call in belum? Kalau
tak saya habiskan kerajaan tempatan je. Senang. Okay, saya habiskan kerajaan tempatan Okey, ini. Tahukah anda, ini fakta, berkenaan dengan Putrajaya. Pernah pergi Putrajaya tak korang? Nah. Pernah. Putrajaya. Nanti saya tunjuk gambar saya pernah pergilah 2-3 kali jugalah. Masa tu nak tengok bola sepak final Piala FA JDT lawan Kelantan masa tu tahun 2013 saya pergi. Saya drive sendiri pergi dengan adik saya. Ya Allah, saya tak tahan nak parking jauh. Nak parking, nak masuk stadium tu jauh sebab ramai orang, beratus ribu. Okey, so ni saya nak tunjukkan sedikit yang tinggal berapa orang ni? 3 orang je. Ada. Kita je. Okey, yang mana ada? Korang ada berapa orang ni? Okey, 6 orang ada. Okey. So mana ni? Saya nak tunjuk. Okey, ni Putrajaya. Okey, ni contoh Putrajaya. Ini bangunan kompleks kerajaan kompleks kerajaan Putrajaya. Dan ni Masjid Putrajaya lah. Yang ni Masjid Putrajaya. Yang ni non-Muslim pun boleh masuk Non-Muslim pun boleh masuk tapi bukan solat lah kan. Maksudnya dia melawat lah tempat tu. Okey, banyak pelancong asing lah. Saya tengok banyak orang Korea, orang Cina kot. Orang China, orang Korea, orang Jepun lah banyak masuk sini. Dia berikan pakaian khas untuk masuk sini. Nak tengok lah. Ada yang tak pernah tengok kan masjid macam mana kan. Okey, so tu Putrajaya lah. So seterusnya okey, ini berkenaan dengan fakta Putrajaya. Okey, pentadbiran kerajaan persekutuan kita terletak di Putrajaya. Okey, ini fakta dia. Pentadbiran kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pusat lah kita sebut. Samalah tu berpindah daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun bila? 1959. Awak belum lahir Korang 2000 apa? 2004 kan korang? 04. Ya, cikgu. Korang 2004 Ya Allah, masa ni korang baru ke alam roh lagi. Terbang-terbang kat angkasa. Okey, tak Cikgu tahu ni. tak tahu nak letak kat saya tak nak sebut lah. Okey. Sebab saya rekod. Kena jaga adab. Pak kata Danish Iqbal, jaga adab. Okey. Seterusnya diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir. Ini kena tahulah. Okey, fakta dia. Okey, siapa yang memperkenalkan pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya iaitu Tun Dr. Mahathir. Siapa tak kenal memang pelik lah kalau saya tanya murid-murid kadang-kadang saya masuk relief kelas saya tanya kan, siapa Perdana Menteri yang kelima? Memang ramai tak boleh jawab kan. Datuk Tun Abdullah Ahmad Badawi, Tun Abdullah kan dia tak Pak Lah je lah kan. Ramai orang tak kenal tu siapa tak tahu. Dengan Tun Hussein On, ramai yang tak tahu kenapa korang tak peka ni kan dengan sejarah negara kita. Okey, yang ramai yang murid kenal Tunku Abdul Rahman, Tun Dr. Mahathir, dan paling popular Datuk Seri Najib. Sebab itu zaman korang kan. Oleh hot. Zaman korang. Okey, sabar. jangan bicara keras Okay. Seterusnya, tujuan dipindahkan. Kenapa pentadbiran persekutuan itu dipindahkan daripada KL, Kuala Lumpur ke Putrajaya? Okey, sebab alasannya apa? Apa alasan dia? Alasan pindah daripada KL ke Putrajaya. Apa alasan dia? Kerana kerajaan untuk menjadikan pentadbiran kerajaan persekutuan lebih sistematik. Kerana untuk menjadikan pentadbiran kerajaan persekutuan lebih sistematik.
Okey, sebab apa dikatakan sistematik itu Putrajaya? Sebab segala bangunan pentadbiran kerajaan semua dihimpunkan di sana. Okey, jadi kalau kita ada urusan dengan kerajaan untuk orang kata pusat pentadbiran yang center dia lah kerajaan persekutuan, kita terus pergi Putrajaya je, tak payah pening kepala. Awak tak payah fikir nak pergi jalan Duta, jalan Wong Ahfud, jalan Tun Abdul Razak, Damansara ke, lain-lain tempat kan, tak payah pening. Okey. Lepas tu nak bergerak satu tempat ke satu tempat tu, kita faham-faham lah Kuala Lumpur kan. Jam. Okay, so idea Tun Dr. Mahathir bagi nak melancarkan sistem pentadbiran negara, kumpulkan semua bangunan pentadbiran itu satu tempat je. Dinamakan Putrajaya lah tempat tu. Okay. Seterusnya, apa alasan lagi kenapa berpindah daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya itu, bangunan pentadbiran persekutuan itu? Okay, kerana bandar Kuala Lumpur telah sesak padat dengan pembangunan. Sesak padat dengan pembangunan. Okey. Penuh pembangunan, so susah. Okey, kita nak cari tempat yang lebih orang kata apa yang panggil? Strategik lah, tempat yang lebih strategik. Okey. Kemudian yang ketiga, bandar Kuala Lumpur sesak dan padat dengan penduduk. Sebab alasan itulah kenapa dipindahkan bangunan pentadbiran kerajaan persekutuan itu daripada KL ke Putrajaya, sebab KL dah padat sangat dengan penduduk. Okey, penduduk ramai. Okey. Jumlah penduduk ramai, padat dengan penduduk. Okey. So tahun 2000, okey, pindah start tahun 99, tapi tahun 2000 dia isytihar maksudnya dah menandatangani. Okey, tahun 2000 kerajaan persekutuan tu kerajaan Malaysia okey, dan kerajaan Selangor menandatangani perjanjian. Okey, sains pemimpin Perdana Menteri lah kerajaan persekutuan dan pemimpin kerajaan Selangor menandatangani sebuah perjanjian yang menjadikan Putrajaya sebagai wilayah persekutuan. Okey. So tahun 2000 Putrajaya diisytiharkan wilayah persekutuan tahun 2000. Okey, nama Putrajaya tu diambil sempena apa? Okey, nama Putrajaya. Nama Putrajaya diambil sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ada perkataan putra kan situ. Famous nama Melayu Alhamdulillah. Okey. Okey, ini peranan kerajaan tempatan lah. Sekejap Ui, hausnya saya. Tak ada air masak dah. Okey, sekejap kelas. Kali ni kerajaan tempatan saya suka buku teks pula. Sebab ada gambar-gambar ni kan, gambar-gambar benda-benda ni semua kan. Karikatur bukan animasi, karikatur Okey, so untuk peranan kerajaan tempatan, kat sini dijelaskan kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang telah diwartakan. Okey. Macam contoh kita Kulai, kan daerah kita daerah Kulai. So kita menjadi tanggungjawab Majlis Perbandaran Kulai, MPKU yang jaga orang kata pembangunan di daerah Kulai itu. Okey. Kemudian kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan, PBT. Okey, nama lain bagi kerajaan tempatan, awak ingat kalau awak kena slash kat sini lah Okey, nama lain bagi kerajaan tempatan adalah PBT. Okey.
Pihak berkuasa tempatan. Okey, pihak berkuasa tempatan atau kerajaan tempatan ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Alright. Kemudian kerajaan tempatan ni antara fungsi dia apa? Ni perantara ni. Ini keyword yang awak kena alert perantara ni. Okey. Macam mana nak highlight benda ni? Tak ada Oh ni highlight text Betul ke? Tak boleh pun. Saya tak pasti. Ni PDF kan. Okey, seterusnya. Panas lah kat sini. Tak ada. Aircon dia tak rasa pula. Okey, kerajaan tempatan merupakan perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat serta berperanan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Fungsi kerajaan tempatan digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan merangkumi semua jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Ini mungkin soalan boleh tanya pecahan-pecahan kerajaan tempatan tu apa dia? Okey, pecahan kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan sebenarnya terbahagi kepada 3 peringkat. Okey, kalau pentadbiran kerajaan negara kita kan ada 3 peringkat kan? Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Tapi yang soalan saya tadi, peringkat kerajaan tempatan apa dia? Kerajaan tempatan tu ada pecahan lagi bawah dia. Okey, ada 3 iaitu kat sini disebut Majlis Bandaraya. Kedua, Majlis Perbandaran. Yang ketiga, Majlis Daerah. Okey, boleh? Apa ni? Ni apa ni? Hand tool. Bukan. Okey. Boleh faham tak? Peringkat kerajaan tempatan ada 3 peringkat iaitu Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah. Tapi awak kena tahu Majlis Bandaraya orang kata dia sifat dia lebih besar lah Majlis Bandaraya ni peringkat dia lebih besar. Okey. Bidang tugas dia lebih banyak berbanding Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran ni yang tengah-tengah. Dia lebih besar daripada Majlis Daerah. Macam contoh Johor Bahru. Johor Bahru dengan Tangkak. Pernah pergi Tangkak tak? Ataupun Pontian lah, Pontian. Pernah pergi Pontian tak korang? Pernah. Awak compare dengan Johor Bahru. Mana pembangunan yang lebih pesat awak rasa? Johor. Johor Bahru lah. Johor Bahru pembangunan dia lebih pesat daripada Pontian. So untuk Johor Bahru yang pembangunan yang lebih pesat, ianya disebut Majlis Bandaraya Johor Bahru. Bandaraya ni sifatnya bandar dia lebih besar lah, penduduk dia ramai, ekonomi dia tinggi. Okey. Okey, tapi kalau Pontian, tengok bandar dia tak besar lah, tak sebesar Johor Bahru kan, dan tak sebesar Kulai juga. Okey, so untuk Pontian kita sebut Majlis Daerah Pontian. Okey. Macam Kulai yang mana awak rasa? Majlis Bandaraya ke, Majlis Perbandaran ke, Majlis Daerah kalau Kulai, daerah kita sekarang? Majlis Daerah. Majlis Perbandaran. Jawapannya ialah Majlis Perbandaran bukan Majlis Daerah Kulai ni dah agak maju juga sebab ada pusat beli belah kan, ada bus stand. Okey. Ada dekat dengan lebuh raya persekutuan. Okey, lebuh raya kan, highway kan. Okey, so kita baru taraf Majlis Perbandaran lah. Tapi kalau naik taraf lagi, kalau penduduk kita bertambah, ekonomi kita makin pesat, mungkin suatu masa nanti kita akan naik taraf kepada Majlis Bandaraya Kulai. Boleh faham tak kat situ? Okey, kalau kita dah naik taraf kepada Majlis Bandaraya, kita dah setaraf dengan Johor Bahru lah pembangunan kita. Okey, itulah. Ini peringkat kerajaan tempatan. Okey, so seterusnya topik last antara fungsi kerajaan tempatan. Apa fungsi kerajaan tempatan ni ataupun PBT ini? Okey, kerajaan tempatan ni PBT lah, sama pihak berkuasa tempatan. So antara tugas dia orang menyediakan perkhidmatan pembersihan. Nampak nak gambar apa ni? Okey. Okey, kalau tanpa mereka kotor lah kan rumah kita kan, kita nak buang sampah kat mana kan. Okey, kemudian yang kedua mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. Okey, macam siapa-siapa yang mak ayah yang berniaga gerai-gerai
apa orang kata tepi-tepi, apa orang kata penjaja-penjaja lah kan, penjaja-penjaja makanan apa semua kan, niaga burger lah, stall apa semua. Okay, nak dapatkan lesen daripada mana? Kalau kita Kulai, kita mohon lesen kat Majlis Perbandaran lah, MPKU. Sebab mereka yang mengeluarkan lesen berniaga. Okay, itu fungsi kerajaan tempatan. Okay, kemudian mereka juga berperanan untuk membangunkan perumahan awam kerajaan tempatan ni. Biasa dia memang ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan juga senarai bersama. Okay, kemudian kerajaan tempatan juga menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan, sama juga senarai bersama ada tersebut. Okay, itu kerajaan tempatan yang bangunkan apa tempat riadah macam hutan bandar, apa lagi, taman permainan. Okay, itu pihak berkuasa tempatan bidang tugas kerajaan tempatan. Okay, kemudian menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat, menyediakan perkhidmatan kecemasan. Okay, kalau banjir ke apa, mereka turun tolong lah. Okay, menyediakan kemudahan awam. Okay, kemudahan awam ni macam tandas awam, perpustakaan awam, perpustakaan awam negeri apa semualah. Okay, kemudian menyelenggara jalan raya. Okay, itu pun pihak berkuasa tempatan PBT lah, pihak berkuasa tempatan. Kalau kita MPKU lah, macam jalan Rosaan, awak kena report lah ke MPKU. Jalan kena turap lah, tempat saya ni banyak jalan berlubang, bahkan ada yang kemalangan lagi. So awak kena report lah, buat laporan kat MPKU. Okay, buat aduan. Okay, kemudian menyelenggara sistem saliran. Okay, longkang-longkang tersumbat ke apa, itu semua pihak berkuasa tempatan punya peranan lah. Okay, fungsi dia. Okay, kemudian mengindahkan kawasan, macam potong rumput lah. Kan, diorang ni potong rumput rumah apa, depan-depan taman perumahan tu, rumput-rumput yang panjang tu dia yang potong. Itu pihak berkuasa tempatan lah. Okay, kerajaan tempatan punya tanggungjawab lah. Okay. Kemudian menjaga kesihatan awam. Apa ni, fogging bunuh nyamuk nyamuk Aedes. Okay. Alright. Ada soalan nak tanya apa-apa setakat ni? Ini topik lain dah. Tak ada. Okay. So kalau tak ada, kita tamat di sini. Jangan lupa kehadiran Awak dah ada link kehadiran belum? Ada. Awak dah start belum? Start semua isi kehadiran. Okey, sekian itu saja daripada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye-bye. See you. Okey. Terima kasih, Go. Okey. See you. Sama. Terima kasih, Go. Terima kasih, Cikgu. Alright. Sama.